Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wassalatu wassalamu ala rasulih asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan kurniaan yang begitu banyaknya, yang wajib kita syukuri dengan mentaati segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam rangkaian kuliah Kemukjizatan Al-Quran ini, saya ingin mengambil sempena peristiwa yang pada masa ini sedang menjadi perhatian ya, kita di seluruh dunia, yakni kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin, yang mana golongan Zionis ini terdiri daripada orang-orang yang menumpang atas nama keyahudian mereka ya. Jadi pada malam ini saya memilih untuk berbicara tentang apa Al-Quran kata tentang Bani Israel ini, dan daripada sudut mana kita melihat bahawa pendedahan dan juga ayat yang begitu banyak sekali di dalam Al-Quran, bahkan tidak ada kaum yang disebut lebih banyak daripada Bani Israel ini, dan apa ketepatan fenomenanya yang kita dapat saksikan pada hari ini. Jadi ini kita lihat sebagai satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Bani Israel itu begitu kerapnya, begitu banyaknya ayat-ayat berkenaan dengan mereka. Sekurang-kurangnya menggambarkan kepada kita ya, kerapnya dan banyaknya disebut itu juga menjadikan ia sebagai isu yang sangat penting. Dan benar pada hari ini kita lihat bahawa sekecil-kecilnya bangsa yang hanya beberapa belas juta dalam dunia ini, mereka boleh memporak-porandakan 7 lebih bilion, lebih setengah 7,5 bilion, 7.8 bilion kalau tak salah sekarang ni, manusia di seluruh dunia semua memberi perhatian pada mereka. Manusianya sedikit saja, maka tidakkah layak mereka disebut di dalam Al-Quran dengan begitu banyaknya, memandangkan begitu besar kesannya kepada seluruh dunia ini. Maka kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah sampai ke ayat 41 ya, surah Al-Baqarah 286 ayat, bermulalah kita diajak oleh Allah SWT bermula daripada firman, ya Bani Israel, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Ayat yang ke-41.
Bermula daripada ayat itu sahaja, banyak misteri-misteri yang terungkai. Ya, di mana ketika itu kita lihat ya, golongan Bani Israel ni, orang-orang Yahudi ni, mereka biasanya hidup mereka ni dia berkelompok sangat eksklusif. Mereka tak berapa bercampur dengan orang lain. Kalau pun bercampur mesti ada kepentingan gitu. Jadi golongan ini pertama diseru oleh Allah SWT dengan kalimah Ya Bani Israel, wahai Bani keturunan orang-orang Israel. Ya. Jadi perkataan Israel itu sendiri pertama, menurut satu hadis ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal ta'lamuna an Israel Yaqub, kamu tahu tak Israel itu ialah Yaqub? Qalu Allahumma na'am, ya Allah, benar ya Allah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma syhad. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu saksikanlah, bersyahadahlah. Ishhad. Hadis riwayat al-Imam Abu Daud. Jadi daripada hadis ini kita tahu bahawa yang dimaksudkan dengan Israel itu ialah Nabi Yaqub. Saya dulu ada belajar satu kitab tafsir, saya pun lupa kitab tafsir apa, Al-Maraghi ke ataupun ada satu tafsir yang sekolah saya sendiri guna, dia tulis tafsir Al-Madrasi. Jadi dalam tafsir itu dia ada yang menyebut tentang bahawa Israel itu maksudnya Nabi Yaqub. Memang masuk itu, tapi ada puncanya, di antaranya perkataan Isra, dia kata. Ini satu pandangan ya, Isra. Isra ni kan dia berjalan malam ya. Jadi menunjukkan tabiat Nabi Yaqub, dia suka berjalan malam ya. Tapi kalau kita ambil daripada bahasa Ibrani ya, Israel itu menunjukkan Tuhan ya, atau dalam bahasa Ibrani yang lainnya itu Elohim ya. Elohim. Jadi il itu dalam bahasa Arab jadi Israel ya. Jadi il itu menunjukkan hamba Tuhan, maksudnya Abdullah. Jadi panggilan Ya Bani Israel itu sendiri para di kalangan ulama mufassirin mengatakan itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan Bani Israel, mengingatkan mereka bahawa mereka ini keturunan seorang hamba yang soleh. Kamu keturunan hamba yang soleh bernama Israel. Yaqub itu hamba Allah yang taat. Sebagaimana Yaqub itu hamba Allah yang taat, kamu wahai Bani Yaqub, datanglah berimanlah kepada Allah seperti mana nenek moyang kamu dahulu beriman kepada Allah. Sebab tu dah ada ustaz kita juga, dia kata hari ini kalaulah kita dikutuk Israel, hancur Israel, koyak Israel kalau budak kita kan. Kata, jangan katakan Israel, dia kata, sebut Zionis. Ya, ada betul dan ada salah lah, ya kan? Ada betul dan boleh juga tidak setuju. Kalau kita merujuk kepada Israel, Nabi Yaqub, dah tentu kita jangan kutuk lah, ya kan? Tapi kan satu nama boleh ada entity yang berbeza, ya kan? Nabi Muhammad merujuk pada Nabi Muhammad. Kalau Muhammad mencuri, dah tentu dia bukan Nabi, ya kan? Sebab itu kalau kita tengok orang Turki ni dia beradab ya. Kalau nama Muhammad, apakah orang Turki tak boleh menyebut nama Muhammad? Boleh. Tapi dia dah bagi nama Mehmet. Nama orang Turki ni Mehmet. Saya tanya, kenapa dia bagi nama Mehmet?
Dia kata sebab kalau nama sebut nama Muhammad itu nama Nabi, dia kata nama yang mulia ya. Kalau orang punya nama Muhammad tu pencuri, koruptor ke apa kan, buruk nama Nabi kata. Tapi berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah sallallahu pun ada menyebut, dia kata ya. Mereka mengutukku sedangkan nama ke Muhammad. Ya, orang-orang Quraisy itu dia kutuk aku, celaka engkau Muhammad, dia kata. Kan sama dengan celaka engkau wahai terpuji, kan begitu, kan pelik ya. Sudah panggil nama Muhammad tapi dikutuk-kutuk. Baik, balik pada nama Israel tadi. Dah tentu entiti Israel, Bani Israel ini ialah nama yang merujuk kepada seorang Nabi yang soleh. Ya, sebagaimana Nabi Allah Yaqub ini seorang yang taat, ayat ini menyeru kepada mereka untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kepada Bani Israel, sebab Bani Israel ni dalam ayat kalau kita merujuk ke juzuk yang kedua, saya qulu sufaha minan nas kan, ada ayat selepas tu menunjukkan mereka ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka tahu tentangnya, tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti mana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Bagaimana mereka kenal anak watak dia ni, ya. Dia ni cepat merajuk, dia ni suka makan durian, dia apa begitu ya. Sebagaimana mereka tahu tentang anak mereka ni, mereka tahu tentang ciri-ciri Nabi yang akan datang di akhir zaman dia. Sebab apa? Sebab mereka pegang kitab Taurat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seruan kepada Bani Israel untuk mereka kembali kepada keyakinan agama Allah yang sebenar. Ya, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati. Uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Apa nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel? Subhanallah, kalau kita baca Quran ini macam cerita sikit-sikit pindah Bani Israel, sikit-sikit pindah Bani Israel, dan kita lihat Masya Allah, di antara nikmat yang diterima oleh Bani Israel yang begitu besar sekali, banyak Nabi-Nabi diturunkan di kalangan Bani Israel. Ya, jangan katakan Nabi Ibrahim Bani Israel. Nabi Ibrahim anaknya Ishak dan Ishak dan Ismail. Daripada Nabi Ishak ini ada Nabi Yaqub. Ya, daripada Nabi Yaqub ini ada keturunan, ada juga yang Yahuda, ya, daripada Yahud, ya. Baik. Jadi Nabi Ibrahim itu makana Yahudiyan wala Nasraniyan. Bukan Nabi Yaqub itu seorang Yahudi dan Nasrani. Jadi hari ini Bani Israel, salah satu daripada mereka, Bani Israel pula, golongan Zionis ni, mereka mengatakan antara sebab hak mereka di atas tanah Palestin itu ialah daripada janji Tuhan kepada Abraham kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi yang seperti kata Prof malam itu kan, ya, Prof Kamaluzaman, ya. Sedangkan keturunan Nabi Ibrahim itu ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Maknanya kalau diambil daripada garis keturunan Nabi Ibrahim, orang Arab pun ada hak yang sama ke atas tanah yang sekarang mereka rebutkan itu. Baik. Jadi uzkuru ni'mati, banyaknya Nabi diturunkan kepada mereka. Baik. Nabi diutuskan begitu ramainya di kalangan Bani Israel itu sehingga mereka berharap bahawa nanti Nabi di akhir zaman pun juga daripada di kalangan orang-orang bangsa Yahudi juga, ya, yang diberikan hanya ciri-cirinya, ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga golongan Yahudi yang jujur melihat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, melihat ciri-cirinya yang ada, mereka ingat apa yang terkandung dalam kitab Taurat mereka yang asli. Kita jangan cakap dengan tentang kitab Taurat yang hari ini disebut sebagai Torah, sebagai apalagi Talmud, ya. Jadi ataupun yang Old Testament itu tidak lagi mengandungi keseluruhan kebenarannya. Cuma Rasulullah SAW mengingatkan kita, la
la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan engkau katakan benar semuanya dan jangan engkau kata salah semuanya. Maknanya ada benda yang betul. Maka bagaimana kita mengetahui betulnya? Lihat balik kepada Al-Quran. Apa lagi nikmat? Nikmat kitab diturunkan kepada mereka. Sebab dalam satu ayat dikatakan bahawa diturunkan kepada mereka itu ma la yu'ti ahadan fil alamin. Yang diberikan kepada Bani Israel ini tidak pernah seperti mana yang diberikan kepada seluruh alam ini. Ada juga kurniaan yang begitu hebat kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada bangsa yang lain. Tapi ada juga yang diberikan kepada Bani Israel tidak ada kepada bangsa yang lain. Maka tidak ada Allah SWT menyatakan dalam ayat yang lain yang agak ke bawah sedikit dalam surah Al-Baqarah juga tadi bab 1 dia agak tengah atas tengah sikit, di bawah hujung ya. Kedua surah terakhir disebut ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan wahai Bani Israel ingatlah akan nikmatku, nikmat lagi. Dan sesungguhnya aku telah faddaltukum, memberikan engkau keutamaan, mengunggulkan engkau di atas bangsa-bangsa yang lain. Maka hari ini kita saksikan Bani Israel ini adalah di antara bangsa yang terpintar. Tapi pintar tidak semesti bijak terpintar dan terlicik. Liciknya bangsa ni kerana mereka ni pandai memanipulasi kita lihat pada hari ini. Ini diingatkan Allah SWT pada kita tentang Bani Israel ini bijak dan pintar. Cuba kita lihat peristiwa yang ada pada hari ini. Kalau orang berpegang kepada sejarah, mereka lebih daripada 1000 tahun tidak ada di atas muka bumi. Di atas muka bumi Palestin ini tiba-tiba datang mengatakan ini tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Jadi bila dia datang, dia memaksa bangsa Palestin keluar. Bila dipaksa keluar, dia panggil lagi beratus ribu, bahkan sekarang sudah berjuta, beranak pinak. Kalau angka resmi rakyat Israel sekarang ni 8 juta lebih, 80.7 juta lebih kurang, 86 ke 87 juta di bumi Palestin yang mereka namakan Israel pada hari ini. Jadi mereka datang padahal tanah ini dulu mereka tinggalkan. Ini disebut di dalam surah Al-Maidah. Kalau kita rujuk pada ayat yang ke-21 ya qaumi dakhulul al-ard al-muqaddasah allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin wahai kaumku, kata Nabi Musa ketika itu ketika mereka Nabi Musa ni cerita kita lompat-lompat sebab saya tak susun secara kronologi sebab saya lebih merujuk kepada sifat jadi kita boleh kaitkan tanpa kronologi ini. Di sini maksudnya ketika mana Nabi Musa alaihissalam membawa mereka, menyelamatkan mereka daripada Firaun. Nikmat yang diantaranya yang telah dilihat selepas sampai di penghujung laut, Nabi Musa dengan tongkatnya itu mengikut perintah Allah ketuk laut, terbelah. Terpampang di depan mata Bani Israel ini nikmat Allah SWT yang melawan hukum alam, hukum adat. Air tak sepatutnya belah tanpa sebab, kan? Yang ini berbelah, memberi laluan pada mereka. Apa tak besar nikmat ada kaum yang lain, ada bangsa yang lain yang disamakan Allah SWT seperti ini? Tak ada, ya kan? Bahkan kaum-kaum yang taat sapu sekali dengan tsunami, kan? Jadi bukan hukuman Allah SWT, tidak. Bukan kita katakan orang Aceh ini 200,000 mati semuanya hukuman Allah SWT, tidak. Ini di kalangan mereka juga ada orang-orang yang beriman, tapi bukan sebagai hukuman. Tapi ini orang yang ingkar ni, orang yang punya perangai yang ingkar ni, mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyeberang laut, kemudian di depan mata mereka Firaun itu ditenggelamkan di depan mata mereka, tak sempat nak menyelamatkan diri,
Dan dalam Al-Quran diabadikan juga bahawa Fir'aun ketika itu menyatakan ini dia bertaubat, kan? Taubat yang terlambat, ya. Baik. Selepas itu mereka diperintahkan oleh Allah SWT, Nabi Musa untuk membawa mereka ke Al-Ardul Muqaddasah tadi. Al-Ard Al-Muqaddasah, tanah suci, iaitu Al-Quds yang ada pada hari ini. Yang memang disediakan, kata Allahu lakum, disediakan Allah untuk mereka. Tapi bukan kita kata disediakan Allah khusus untuk mereka. Memang disediakan untuk mereka. Ya. Dan jangan engkau berpaling, jangan engkau mundur tartaddu ini, kalau perkataan yang sama untuk murtad, ya kan? Pergi balik, dah pergi ke sana balik, tartaddu ala adbarikum, memaling dan membelakangi, larilah rasanya. Nanti kamu akan rugi. Apa jawab mereka bila diajak Musa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, dia kata, ya Musa, di sana tu ada kaum yang kejam, dia kata, jabbarin, kejam mereka ini, ya. Wa inna lan nadkhulaha, kami tak nak masuk, kami tak akan masuk, katanya. Ini zaman Nabi Musa ni, dan Nabi Musa ajak mereka tak akan masuk hatta yakhruju minha, sehinggalah kaum itu keluar daripada tanah itu sendiri. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar nanti, barulah kami akan masuk. Senang je. Ya. Ini sangat eksklusif. Jadi umpamanya ni lah, ni tanah kami ni, kami nak masuk ni, kami nak masuk, keluar. Cuba tengok video yang ada pada hari ni, serupa tak perangai tu? Saya baru download yang saudara baru kita yang Korea kan, Daud Kim kan. Dia suka buat eksperimen kan. Dia panggil orang-orang Israel ni. Guna ada satu, kalau tak salah Omni TV ke apa jenis, yang dialog, jumpa orang Israel tanya, Free Palestine, orang Israel maki hamu, dia kata no Palestine, apa? Gaza is Israel, gitu. This no Palestine, ya. Jadi tak ada istilah hidup bersama pada mereka. Israel, tanah yang ada ni, ini kami punya, Tuhan janjikan kepada kami. Serupa tu sebiji. This is the land God given to the Jews. Serupa sebiji. Tak payah kita beritahu Quran dah cakap macam ni. Memang Quran cakap seperti ini, dan begitulah perangai mereka pada hari ini. Itu yang saya kata tadi. Apa tak ajaibnya Al-Quran ini? Apa tak ajaibnya Al-Quran itu, apa yang disebut tu, dia berlaku secara generasi ke generasi pada hari ini. Maka ditegaskan lagi ni. Satu ayat selangkah selepasnya. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha. Sungguh dia kata, kami tidak akan masuk abadan, selama-lamanya, dia kata. Madamu fiha, selagi mana kaum itu ada di situ. Dia maksudnya kaum yang ada di situ ketika itu ialah kaum Qan'an, ya. Fazhab, ini lagi cantik. Cantik macam mana? Dia kata, fazhab anta wa rabbuk. Dia kata, Musa, kamu dengan Tuhan kamu tu pergilah sana, dia kata. Punya kurang ajar orang Yahudi ni, ya. Faqatilah, dia kata, kamu dengan Tuhan kamu tu perangilah mereka, dia kata. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk di sini. Maksudnya nanti kalau kamu dah menang, nanti kalau menang ditusi, kami masuk. Apa tuan-tuan boleh tengok hari ni? Orang Yahudi satu perangai, dia akan mengugut bangsa-bangsa yang lain, Dia mengugut bangsa-bangsa yang lain. Sampai kita orang Malaysia pun dia ugut juga. Ada orang kata, dia kata Yahudi kan jauh, dia tahu ribu batu kat sana. Manalah dia tahan nak hantar tentera kat sini, kata kan. Satu perkara yang kita kena faham orang Yahudi, ya. Kalau dia buat jahat, dia tak hantar orang Yahudi. Dia lantik ejen Yahudi.
Ya. Jadi kita kena ingat ni, kat negara kita ni siapa ejen yang berpotensi jadi ejen Yahudi. Ini ingatan kepada kita. Jadi ini serupanya lah. Mereka akan buat satu kerja, apa yang mereka nak, itu nanti ada proksi dia yang buat. Ada ejen dia. Yang paling berpotensi untuk menjadi ejen Yahudi ni ialah orang yang tak ada kepentingan untuk sayang kepada bangsa itu, kepada agama kita contohnya. Dah tentu tidak ada perasaan sayang kepada agama Allah SWT. Termasuk orang yang mulutnya mengaku Islam tetapi tidak ada Islam dalam hatinya. Apalagi orang-orang bukan Islam. Kita bukan kata semua orang bukan Islam anti Islam, tidak. Itu di antara orang yang berpotensi. Yang keduanya ialah orang-orang yang tamak. Orang yang dapat kedudukan. Jadi melalui berbagai-bagai kalau hal ini juga diketahui melalui berbagai-bagai organisasi, termasuk organisasi yang atas nama kebajikan. Bahkan dengan kalau dahulu satu ketika orang macam satu rahsia terbuka saja, Freemason ni dia Yahudi. Hari ini bersikap terbuka pula orang kata saya adalah ahli Freemason. Freemason of the 33rd degree. Jadi kita lihat ini perangai tadi. Surah Al-Maidah ni mendedahkan kepada kita. Beginilah perangai Yahudi. Kalau dia nak buat jahat pun, dia tak semestinya dia yang datang dengan tubuh badannya, saya orang Yahudi. Tak perlu. Lihat bagaimana mereka membunuh pemimpin Hamas. Di manakah mereka bunuh? Tak dapat bunuh kat Gaza, dia pergi kat Dubai. Dekat airport, tembak. Orang Yahudi kan yang menembak. Ini satu perkara yang kita lihat. Inilah, bila dia nak melakukan kejahatannya itu. Jadi, di sini, pertama, perkataan Bani Israel tadi itu tak sesuai, dia disebahkan dengan kejahatan mereka lah. Tapi inilah nama yang mereka pakai. Inilah nama yang mereka tumpang. Sehingga ada di kalangan orang-orang Yahudi yang masih berpegang baik kepada ajaran agama mereka, meskipun ada penyelewengan dalam ajaran mereka ini. Mereka sendiri pun tak suka dengan perangai Zionis yang pada hari ini, yang menggunakan nama Yahudi ini. Jadi kita lihat, kalau mereka kata 1000 lebih tahun dahulu kami terusir, dia kata, kan? Tapi Al-Quran ni mendedahkan pada mereka, dahulu mereka bukan terusir tetapi enggan masuk. Kan? Enggan masuk. Ketika itu tanah yang hari ini bernama Palestin itu adalah tanah terbuang oleh mereka, telah ditinggalkan. Diaspora yang Yahudi ini ada di mana-mana. Di Eropah, sebutlah di mana-mana. Tanah Melayu pun ada, kan? Di tanah Melayu pun ada. Jadi di Pulau Pinang, di Melaka, Negeri Sembilan ada sejarah dia. Bila datang Jepun, mereka lari ke Singapura, tinggal kubur je lagi kat Pulau Pinang. Masa saya belajar di Indonesia, saya ingat lagi, Jalan Kayun nama dia. Ada sinagog kat situ. Saya tengok, ada ini tanda bintang David kan? Ada Yahudi ke? Dia kata, betul. Yahudi cakap bahasa Indonesia. Bangsa Yahudi. Jadi, ada merata-rata Yahudi ini. Jadi diaspora, di mana-mana orang Yahudi ini, mereka ni menjadi minoriti. Dan secara psikologi, di mana kita menjadi minoriti, maka kita punya survival, daya tahan kita untuk survival tu kuat. Kita sangat protektif pada diri kita, kan? Ini bangsa je. Tetapi bila kita lihat bangsa Yahudi ni di mana-mana, mereka ini kalau ada peluang dia akan memonopoli. Terutama sekali dari segi perniagaan. Kalau tuan-tuan jumpa ada satu buku, nama dia The Intentional Jews, ditulis oleh Henry Ford. Henry Ford yang assembling kereta yang pertama kan. Dia, ungkapan dia yang saya tak pernah lupa dalam buku tu, dia antara buku 5 buku tu, dia kata The Jews, they don't make money,
They get money. Apa beza dia? They don't make money, they get money kita. We make money, we earn money, we earn. Kita earn money sesuai dengan kemampuan kita. Sampai ke satu tahap kita kata okeylah tu cukuplah, ada qanaah lah kan kita ni. Ada qanaah Kemudian dia kata dah banyak sangat dah ni, kita buat infak lah kita. Ini cara kita lah orang Islam kita dah kaya, ada orang miskin kita bagi-bagi dah kan. Orang Yahudi ni dia kalau dah kaya, dia nak kaya lagi, dia nak kaya satu. Kemudian kalau nak dapat duit ini, kenapa Henry Ford kata dia ada illustration dia kata. Mereka sanggup buat apa saja, termasuk termasuk sekalipun benda ni bertentangan dengan agama mereka pun mereka buat. Umpamalah sebagai contohlah. Kalau mereka boleh cetak Quran berjuta-juta boleh masuk, mereka akan cetak Quran walaupun mereka tak yakin kepada Al-Quran itu. Itu panggil Yahudi. Ada tak satu bangsa yang serupa Yahudi ni? Kita tengok. Ya? Maka kita diingatkan. Macam kita, kalau kita nak berniaga pun ada lagi halal haram dia. Ya. Yahudi ni di Eropah sampai begitu dibenci sekali sehingga mereka ini satu bidang dimonopoli. Akhirnya raja-raja Eropah ni dikata bidang ni orang Yahudi tak boleh niaga. Lepas ni bidang ni tak boleh niaga lagi, bidang ni tak boleh niaga lagi. Ya. Dulu kan kita di Malaysia ni kita belajar bahasa Inggeris kita dulu kan Cambridge Cambridge English. Siapa yang nak lulus MCE Malaysian Certificate of Education ketika itu, dia kena baca novel-novel Shakespeare. Siapa yang ada zaman tu ya, kalau umur 50-an dan sekolah Inggeris ketika itu, kita ada novel-novel Shakespeare, Hamlet, King Henry, Macbeth, Romeo and Juliet, dan Merchant of Venice. Dalam cerita Merchant of Venice ni ada cerita tentang apa ni? Tentang bagaimana seorang saudagar orang peminjam duit. Ni tukang riba Yahudi. Budaya riba ni pun Yahudi juga. Budaya riba ni. Tukang riba ni Yahudi memberi hutang kepada Antonio tu. Ya? Kemudian perjanjian dia kalau tidak mampu bayar maka akan diambil hatinya. Tu. Menunjukkan betapa rakusnya mereka dan membuat perjanjian yang berat sebelah. Yang akhirnya menjerumuskan orang ni diperhambakan. Menunjukkan orang Eropah pun tak suka. Maka kalau saya kata dalam perjanjian Balfour yang menetapkan akhirnya mereka menolong dalam tanda petik, nak menolong orang Yahudi, maka disediakan satu tanah, sekeping tanah di Timur Tengah. Yang ada kaitan dengan keturunan mereka. Jadi dalam Al-Quran dirakamkan, Masya Allah tuan-tuan puan-puan, dalam Al-Quran dirakamkan tentang sifat mereka, perangai mereka, sejarah mereka, dan sangat-sangat mengejutkan ya. Saya di antara kebiasaan saya, kalau saya nak tahu apa orang Yahudi berfikir, saya pergi ke search tu di tempat-tempat yang orang Yahudi buat. Salah satu kalaunya akhbar, dulu saya baca Jerusalem Post ataupun Haaretz saya baca ya. Kemudian ada Jewish libraries kan. Sangat mengejutkan saya, dalam Jewish libraries tu dia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang orang Yahudi dan hadis-hadis tentang orang Yahudi. Maka tak hairanlah tuan-tuan hari ini orang Yahudi ni daripada satu sudut mereka percaya walaupun tak beriman. Tak beriman tu maksudnya tidak menerima Islam lah ya. Okey, mereka percaya bila kita katakan nanti yang menyelamatkan mereka ni pohon korkat, maka ditanam pohon korkat. Maknanya mereka percaya apa yang diturunkan di dalam Al-Quran dan hadis, mereka tak kata bohong ya kan. Jadi di dalam ayat yang kita mulakan tadi, ayat yang ke-41 kita katakan, wahai, sedikit saja yang saya sebut ya, aufu bi ahdi, iaitu engkau tunaikanlah janji kamu wahai Bani Israel.
tunaikan janji kamu, aku tunaikan janji aku. Apa dia janji kamu? Maka di antaranya, kalau dirujuk kepada, selain pada Pak ulama mufassirin, dirujuk kepada kitab Taurat yang ada juga, ya tak? Di antaranya diterangkan bahawa nanti akan datang zamannya seorang nabi besar yang mengajak kamu beriman kepada Allah, maka berimanlah kepada nabi itu. Itu janji. Misal, ya. Itu janji yang di mana Allah SWT telah mengajak mereka, iaitu bila datang Nabi Muhammad SAW, mereka tahu, bukan tidak tahu, mereka tahu dengan ciri-ciri yang ada, itulah Nabi yang dijanjikan. Hanya sahaja mereka ini dengan kesombongannya. Peristiwa seperti ini pun dalam surah Al-Baqarah pun ada, dalam peristiwa mana Jalut dengan Talut, kan? Talut, kan? Nabi Allah SWT berfirman, mereka minta kepada Allah kepada Nabi, dan Nabi dalam ayat itu hanya disebut Nabi. Ulama mufassirin mengatakan Nabi yang dimaksudkan ialah Nabi Samuel atau Samuel. Nabi itu minta kepada Nabi Samuel ni dilantik seorang malikan, dia kata minna, seorang raja di kalangan kami. Dengan raja itu kami akan berperang, melawan musuh kami. Maka bila dilantik di kalangan mereka ni, di kalangan mereka, bukan daripada bangsa lain, Talut untuk memimpin, kata, kenapa dia kata, sedangkan kami lebih kaya, lebih tinggi kedudukan. Maka Allah mengatakan kelebihannya itu ialah fil jismi wal ilmi, pada tubuh badannya, fil jismi, dan pada kepintarannya, pada ilmu, bukan pada kekayaan, bukan pada kedudukan. Seorang nabi yang jelas-jelas mereka minta, seorang pemimpin jelas-jelas mereka minta kepada seorang nabi, ditunjukkan pemimpinnya pun mereka tolak. Yang berbeza dengan Nabi Muhammad SAW, bukan daripada kaum mereka, lagilah mereka tolak. Sedangkan itu janji, ya, janji mereka, yang mana Allah SWT, jika mereka menerima Nabi Muhammad SAW yang telah dijanjikan itu, mereka akan dibebaskan daripada belenggu. Belenggu apa? Mereka ini, ya, berketurunan, kita katalah memang dosa itu tidak diwarisi secara berketurunan. Mereka ini mempunyai sifat-sifat yang berketurunan. Di antaranya ingkar mereka itu, tak terima Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh, ya, dipotong kepala Nabi. Yaqtuluna nabiyyin bighairi haqq, direkam dalam Al-Quran. Ingat kamu dulu, bangsa kamu ni, bangsa membunuh Nabi. Ingat kamu dulu, diperintah Allah SWT, supaya Nabi Musa diperintahkan, dan kamu minta, kamu buat patung berhala Samiri, ya, lembu, Al-Baqarah, lembu Samiri. Dan diterangkan kenapa begitu, usyribu fi qulubihimul ijl bi kufrihim, sebab sudah terpahat dalam hati mereka ini memang ada kecintaan kepada penyembahan berhala. Terbiasa mereka ini sebagai kaum yang terjajah di tanah Mesir, mereka terjajah di tanah Mesir ini, dibawa, dan bila tak ada yang nak disembah, disuruh menyembah Tuhan. Tidak, diperintahkan Allah SWT, diberikan Allah SWT kurniaan makanan, apa namanya, al-manna was-salwa, ya, telah diberikan kurniaan. Cakap lagi pada Nabi Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Mana tahan makan macam ni je Musa, ni macam orang masuk dalam kuarantin kan. Takkan ni je kan. Dulu cerita dulu, ya. Jadi takkan ni je, dia kata
Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Bahasanya serupa je. Musa, mintalah Tuhan kamu tu. Dia kata, Tuhan kamu bukan Tuhan kita. Tuhan kamu, minta Tuhan kamu tu keluarkan daripada bumi ini fumiha wa basariha wa minta bawang, timun, minta. Maka Nabi Musa kata, atas tabdirun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu nak mintakan yang kurang ni untuk diberikan yang lebih. Dia kata, ihbitu Misran, pergilah kamu ke Mesir. Pergilah Misr ni seperti merujuk pada bandar, tempat yang bertemadu. Pergilah, dia kata, fa innalakum masa'altum, kamu boleh jumpa macam-macam. Kalau kat sini pergi di tanah tandus memang tak ada lah. Disebabkan tak nak masuk ke Al-Ardhul Muqaddasah, akhirnya mereka ni terkurung 40 tahun terkurung. Ke Mesir tidak, ke Al-Ardhul Muqaddasah tidak. Ini terkurung. Inilah keadaan mereka yang hilang kebebasan mereka. Janji Allah kalau mereka menerima, mereka akan dibebaskan. Jadi banyak nikmat yang diberikan pada Bani Israel ni. Apalagi perangai mereka, perangai buruk mereka. Dalam satu ayat yang lain, innallaha ya'mur Nabi Musa qala wa qala Musa innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Musa berkata, Allah SWT telah memerintahkan kamu supaya kamu menyembelih lembu, kan? Qalu lana rabbaka atatakhiduna huzwa, engkau main-main ke apa nak? Kamu ingat kami apa ni, nak main-main ke? Memperolok-olokkan kami, melecehkan kami ke? Nabi Musa kata, qala a'udzubillahi aku minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada golongan daripada orang-orang jahil. Kalau macam tu, pada ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Kalau macam tu minta pada Tuhan kamu, kalau ulana rabbaka lagi. Mana pernah ada Tuhan kita, Tuhan kami, Tuhanku, tak ada. Tuhan kau tu orang tanya Tuhan kau tu. Punya kurang ajar ni. Padahal mukjizat Allah telah diperlihat kepada mereka. Jadi kalaulah tunjuk dah tunjuk tu, padahal kalau mereka ini innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sembelih lembu ke? Okey lembu, sembelih. Apa cerita? Ini tak lembu macam mana? Maka tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, pertengahan antaranya. Dah makin susah dah. Padahal tadi lembu tua ke lembu muda ke jadi je. Qala du'an lana rabbaka yubayyin ma launaha. Tanya lagi. Tu warna apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasirun nazirin. Maka Allah berkata, lembu tu warna kuning. Sudahlah kuning, menyala-nyala lagi kuningnya. Faqi'un launuha tasirun nazirin. Kalau orang tengok, orang seronok tengok. Tak susah kan? Sudahlah, umurnya begitu. Tanya lagi. Kalau doa-doa rabbaka yubayyin lana mahi. Innal baqara tashabaha alaina. Masih sama-sama dia kata. Tashabaha alaina wa insyaallah la mutadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la taskil haras. Lembu yang tidak terbeban dengan ini, tidak pernah membajak di sawah. Lagi susah. Dia tuan-tuan dan puan, pendedahan Al-Quran tentang perangai Yahudi ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Sampai ke hari ini, setiap kali ada peristiwa Yahudi, bila kita tengok balik, sebiji seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita cerita, nanti jadi rasis, antisemitik dan sebagainya kita ni. Jadi antisemitik. Tetapi apa manfaat kepada orang-orang Islam? Pertama, kita memang kena berwaspada pada bangsa ini dan bangsa yang serupa bangsa ini. Kita kena ingat, mungkin di tempat kita tak ada orang Yahudi yang nyata saya orang Yahudi, tidak. Tapi ada bangsa yang nanti mungkin serupa Yahudi. Dan kita, bangsa kita sendiri pun kenalah berhati-hati, jangan sampai kita ada perangai seperti ini. Jadi perkara yang jelas, mudah. Kalau kita nak taat senang, akhirnya jadi susah kita nak mentaati Allah SWT. Dan
sedikit sebagai tambahan saja sebelum kita berakhir, ya. Orang Yahudi sendiri dia sedar akan apa namanya, akan kelemahan mereka sebetulnya. Di antaranya, ya, ada ini daripada akhbar Israel ni. Akhbar Israel. Akhbar Israel di antara dua yang saya tahu, Jerusalem Post dan Haaretz. Betul ke tidak bacaannya? Saya tak tahu bahasa Hebrew, ya. Israel breathes its last while we face the most difficult prime time zone in history. A nation is tweeting out of tune. Ya, ini tulisan seorang wartawan 12 hari bulan 5 2021. Arin apa namanya ni, ya? Ari Shavit. Ya, memang nama Hebrew lah. Ya. Dia kata, dia kata ni saat-saat yang akhir. Dalam tulisan itu dia kata Israel tak ada pilihan. Bahkan tidak ada pilihan untuk bagi tanah, tak ada. Kalau nak ambil habis. Ya. Ya, tak boleh nak bagi-bagi. Sebab dia akan menjadi destruction kepada Israel sendiri. Saya tak sempat nak baca habis, terjemahan ada disediakan. Tapi ini menunjukkan, ya, bahawa mereka dalam keadaan cemas sebab mereka tahu kelemahan mereka sendiri. Dan kelemahan itu didedahkan oleh Allah SWT. Didedahkan oleh Allah SWT. Ya, kalau kita tengok tadi, sebetulnya kaum Bani Israel ni, dia kaum pengecut sebetulnya. Mereka hanya berani bila ada teknologi yang kuat seperti ini. Mereka pengecut. Sebab apa? Mereka pergi berperang untuk hidup. Sedangkan pejuang Islam datang berperang untuk mencari kematian yang mulia. Syahid di jalan Allah SWT. Ya. Mutsyahidan qariman of mutsyahidan. Hidup dalam keadaan mulia ataupun mati dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, sedikit yang kita bahas sempena peristiwa yang besar yang berlaku pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melihat satu sisi lagi kemujizatan Al-Quran yang Allah SWT telah turunkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansurna ala qaumil kafirin wa ansurna ala al-qaumil musyrikin wa ansurna ala al-qaumil munafiqin wa ansurna ala al-qaumil zalimin. Allahumma ja'al sarana ala man zalamana wa ansurna ala man adana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.